pengecaman sihir ataupun gangguan ketika kita buat rawatan ruqyah. Sebab tu saya pesan, bila kita buat rawatan ruqyah, kita sebagai perawat jangan pejam mata. Nak feeling baca ruqyah, Bismillahirrahmanirrahim, pejam mata. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, punyalah nak tarik semangat. Jangan pejam mata. Risiko dia makan kaki kan, makan kuku 5 kan. Jangan. Tapi sebaliknya kita kena alert dengan setiap perubahan pesakit. Bila kita baca ruqyah, waktu dia duduk, sebelum dia duduk baca ruqyah tu, kita tengok dah keadaan dia macam mana. Dia boleh duduk dan sebagainya. So biasanya bila kita baca ruqyah, dia akan bermula dengan bulu mata dahulu. Bila kita baca, kalau ada gangguan jin, bulu mata ni akan berkedip-kedip, berkedip-kedip. Berkedip ni bukan kelip mata, sebab kita dah pejam mata, tapi bulu mata ni macam tak berkedip-kedip. Dia macam terangkat-angkat, macam bergerak-gerak, macam nak kata dia buka mata, dia tak buka mata, tapi macam berkedip-kedip macam tu. Then kita boleh tengok detail lagi, dia dah start mengalirkan air mata dia. Ataupun bila kita baca, dia pejam rapat, macam seolah-olah tak nak dengar bacaan kita. Ataupun yang lebih mengerikan, ni mengerikan sikit, kita baca dia terbeliak bunyi mata macam tu. Dan saya memang banyak kes dia baca dia terbeliak, tengok kita baca, dah lah dengan matanya merahnya apa semua. Okay? Itu adalah gangguan daripada dia untuk menakutkan kita. Pandangan mata tajam, dia kita baca, kita tengok. Ataupun pandangan mata sinis, kau baca lah, tak kira apa. Dia tak cakap macam tu, tapi bila kita baca tu Macam ibaratnya, baca lah macam-macam pun aku tak kisah, macam tu. Okay. Ataupun yang memang dia start tutup mata dan sebagainya. Okay. Yang pertama kita tengok dekat mata, kemudian kita tengok dekat bahagian tubuh badan dia. Bila kita baca ruqyah, sebab tu saya nak kaki menjelunjuk, sebab indikator kita kadang-kadang boleh nampak di kaki. Kaki dia tu, dia dah start tergetar-getar, jari dia tergetar-getar. Cuma yang vibration macam ni kadang-kadang kita tak nampak. Kadang-kadang vibration tu di bahu, di jantung, kita tak nampak lah. Tapi sebab tu saya tak nak orang ubat duduk. Boleh je nak ubat duduk sila, nak duduk atas kerusi macam ni juga boleh. Tapi kaki tu sebagai indikator kita. Bila kita baca, dia bergerak-gerak. Itu adalah indikator dia. Dia jadi bergerak-gerak, kadang-kadang dia jadi, kaki dia jadi keras, macam kejang gitu. Itu adalah indikator dia. Okey. Tubuh menggelapar, mengejang seperti orang sawan, pengsan. Tengah kita baca, dia terus tumbang ke belakang, terus tak sedari. Okey. Ni kita masuk daripada mata, tubuh badan, dia naik semakin berat lah. Kadang-kadang di bahagian tubuh badan juga, dia tekuk telinga dia. Kita baca ni, dia tekuk telinga dia ni, tak nak bagi dengar. Saya pernah ada kes, dia tekuk telinga ni, 2 orang tarik, tak terkeluar tangan. Pegang kepala gini, 2 orang tarik, lekat. Oh, kata orang puruh je, macam sehari je lebih kurang, puruh je. Kalau kira-kira setakat dia tekuk telinga tu, sebab dia tekuk 2 tangan, kiri kanan. Kalau tarik sebelah takkan dah tak goyang, kita kira tak terbuka. Allah, degil sungguh. Okay. Then suara, ini dah masuk lebih hebat sikit kan. Dia dah start bersuara, dia start menangis-nangis, start tadi suara macam harimau mengaum, menderap harimau. Itu selalu. Okay. Mulut, bila dia naik lagi kepada berperingkat, mula meracau-racau, maki hangun, mencarut, celaka kau ni datang sini buat apa. Saya banyak carut ni memang biasa kena. Celaka betul dia ni,
datang jumpa ustaz ni, buat apa? Sakit aku ni. Bodoh ustaz ni. Bodoh, celaka memang. Cuma kita ni sebagai perawat janganlah sensitif sangat. Kadang-kadang bila kena bodoh, kena celaka tu kita pula berasa hati. Janganlah. Itu memang bukanlah diri tu sangat, gangguan jin tu. Dan yang lebih kritikal, bila dia berubah laku, bangun bersilat, buka bunga, buka tomoy, buka seni tari. Yang bersilat ada, yang menari pun ada. Buka nari dengan tangan ni, dia punya jari jemari ni memang lentik betul-betul. Kalau kata Mak Yung ke apa ke, kalau nak menari tu bukan training. Bukan training 3 hari boleh menari lah. Training 4 tahun baru boleh menari lentik macam tu. Okey. Yang naik bangun jadi macam gorila pun ada. Yang bila ruqyah dia meniarap, mengesot pula macam ular pun ada. Yang nak berlari tu jangan cakap lah. Nak lari ke pintu dan sebagainya. Sebab tu bila saya buat rawatan ruqyah, saya lock itu. Okay. Tapi tengok macam juga. Kalau kita makan cekak, kita lock pintu. Kalau rasa kita tak makan cekak, buka pintu awal, lari dulu. Penting juga, buah terakhir tu penting. Okay. So, dan yang paling jarang berlaku menyerang saya, itu paling jarang berlaku. Dengan syarat kita jangan provoke dia. Kau nak bersilat, mari lawan dengan aku pun ada silat. Jangan sesekali provoke. Dia nak bersilat, kalau saya biar dia silat seorang-seorang, dia akan berhenti sendiri. Kalau kita ruqyah macam ni satu ramai, ada Abang Limi, ada Ustaz Zul, ada Abang Zali, dia kerasukan, kita boleh pegang, mampu pegang, kuatan, cepat sikit selesai. Tapi andai kata saya seorang-seorang berubat, 4 orang saya ruqyah serentak, contoh saya lah, dia bersilat, menari, 2 orang menari bersilat, tak payah nak sentuh-sentuh dia. Biar je dia nak menari ke, dia nak apa ke, dia akan berhenti punya. Jangan layan dia. Semakin kita layan dia, nak pegang dia dan sebagainya, dia akan semakin agresif. Dia akan semakin kuat. Kalau makan cekak, boleh. Kalau rasa-rasa macam kita tengok hati kita, tak dapat ni nak buat ni, layan je. Biarlah dia nak menari. Sebab tu saya nak buat rawatan di kawasan yang sedikit lapang. Sebab tu saya kurang selesa buat rawatan di rumah. Sempit. Nak duduk menjelunjur pun tak boleh dapat. Dengan meja ruang tamunya, dengan pasu bunganya, kipasnya. Kalau buat rawatan kat rumah, risiko dia kat situ. Sebab tu kalau kat sini, kan kawasan meja-meja ni semua lapang. Ada je pernah satu kes, daripada sana dia guling sampai depan ni, dia guling. Biar dia guling. Ada satu kes tu, badan besar, lebih kurang Razali, lebih sasa lagi daripada orang. Okay, bukan macam Abang Samsul. Dia bangun, berjalan-jalan keliling. Saya masa tu ada 2 orang, tapi tak larat masa tu. Saya masa tu sesi yang ketiga ruqyah masa tu. Tak larat nak pegang ni, kita dah letih. Saya baca je, baca. Dia berjalan. Kau baca lah. Tak apa kita baca. Cuma kita lanjutkan sesi bacaan tu. Ayat yang sebelum ni kita baca sekali, kita ulang-ulang 2-3 kali. Sampai satu masa tak berhenti lagi kau baca. Bosan aku. Okey lah, aku keluar lah. Okey, dia akan keluar. Masa tu kita nak berdialog, dia degil juga, tak layan juga. Biar dia. Dia nak bersilat, silakan. Dia nak menari, silakan. Dia akan berhenti. Tak pernah lagi saya ruqyah dia bersilat sampai sejam. Tak pernah lagi. Lillahi ta'ala. Dia naik silat mungkin 5 minit, 10 minit. Kita teruskan ruqyah. Dia akan berhenti. Sebab di saat dia bersilat, dia tengah mencabar kalimah-kalimah Allah. Dia tak akan boleh cabar kalimah Allah. Kita teruskan sahaja baca, InsyaAllah dia akan bertenang selepas tu. Okey, itu antara tips